Assalamualaikum, selamat pagi, good morning. Welcome to Ice Chat. With me today, very special guest. My name is Khairul. Innovation, change, and entrepreneurship. See you in 5 minutes. People make decisions every day. For example, before you go outside, you kind of have an if statement that says, if it's raining, then I need to get my jacket. And computers are amazing once you decide those kinds of statements that they can reliably execute those things at unbelievable speed. And so a computer program really is a little bit of math and some if statements where the decision gets made. So in this puzzle, the if block helps the zombie make a decision. It checks something. For example, let's use the block that says, if there's a path to the left, and put a turn left command inside it. So we're telling the zombie to check its surroundings, see if there's that path on the left, and if so, make that turn. And then we use the move forward block inside this repeat to get it to keep moving forward as long as it just wants to go straight. Then when there's the turn, the if block will tell it to make this turn to the left. And you can see if we do that, if we're taking the turns to the left and otherwise moving forward, we'll achieve our goal. So it's an example of using an if statement, which is really a fundamental concept in computer programming. One of the first things I learned was how to write a program to play tic-tac-toe. And so I had if statements to say, okay, if the other person is about to win, go ahead and block that spot. So have fun learning how to use if statements. It's a key concept.
Assalamualaikum, selamat pagi, very good morning. Welcome back to Ice Chat. Today's topic is how do we reimagine STEM education for future needs. So this is an interesting topic with the digital learning come in. The MCO, the PKP have already made a lot of students, teachers at home, and university student at home as well. So how do we reimagine? So with me today, a special guest, Encik Azril bin Hanafi from Academy Teknologi DS. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Azril. Selamat pagi, Encik Nirul. Apa khabar? Alright, baik, tepukan sikit tu Encik Azril. Thank you very much. Alright. Baik, saya baik. Encik Azril apa khabar? Baik? Baik, Alhamdulillah. Selamat puasa. Selamat puasa. Ya, apa khabar Bangi kita pada hari ini ya? Kita sama-sama di Bangi. Aman seperti biasa. Business looking good kan. Semua orang tengok doing good business kan. Maksudnya masing-masing menjalankan aktiviti normal. Ya, betul-betul. Dan masih mengamalkan SOP yang ditetapkan lah. Tak ada nampak crowded sangat. Betul-betul. Ya, I think Bangi bit elok. I think Bangi tahun ni kurang busy sikit sebab PKP MCO tidak, Bangi Central tu akan penuh lah seperti tahun-tahun yang Tapi lalu. Tapi macam banyak kereta jugalah nak raya kan. Oh, meningkat juga di Bangi Central banyak juga kereta, cuma tak macam raya-raya sebelum ni lah. Dia jam kan teruk lah. But okay, so bagus juga, maknanya ada setengah-setengah business dah buka dan orang start datang. Which is good nanti for the economy. Alright, for topik yang kita hari ni, STEM education. So apa itu STEM? STEM is science, technology, engineering and mathematics. Ada juga kata STEAM with art somewhere in between kan. Tapi tak apa, it's more or less of the same topic that we wanted to bring in pada hari ni. So Cik Azril Academy DS, boleh cerita sikit Academy DS apa dia dan what is the relationship hubung kait Academy DS dengan STEM or STEAM education ni? Share sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DP Leadership untuk menjemput sesi pagi ni. Akademi DS kami fokus kepada pembelajaran sains komputer, drone dan robotik. Dan secara umumnya kami fokus kepada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan juga warga pendidik. Warga pendidik ni guru-guru, termasuklah di IPT, di sekolah dan juga di institut perguruan. Kami telah menjalankan latihan berkaitan dengan STEM semenjak tahun 2016 lagi, dan kami telah melatih lebih kurang hampir 5,000 pelajar di seluruh Malaysia, melibatkan pelbagai topik dan subjek daripada yang disebutkan sebelum ini. Dan antara pencapaian yang signifikan untuk Akademi DS adalah kami menjadi jurulatih untuk World Skills Competition di Kazan, Rusia dalam kategori drone operating dan telah mendapat pingat gangsa, the only medal yang Malaysia menang during that competition. Pertandingan itu merupakan pertandingan peringkat dunia yang melibatkan full technical competition yang diiktiraf dunia, dan kemenangan tersebut telah disambut oleh rakyat Malaysia dan juga menteri pada waktu tersebut, satu majlis lah, dan kami rasa sangat berbangga kami menjadi sebahagian daripada sejarah Malaysia yang memenangi the only medal on that competition. Okay. Oh, that's interesting. Maknanya untuk bahagian mana tu? You all become the trainer untuk competition ni? Betul. Kami become the chief expert for that competition, dan kami melatih pelajar Malaysia untuk menyertai pertandingan tersebut lah. Bahagian mana? Skill mana tu? Skill mana? Kalau you boleh spesifik. Drone operating. Drone operating. Alright. Okay. Okay, that's interesting. So yang cantik juga topik ni, maknanya drone operation, science and Academy DS ni. Jadi untuk sekarang ni kan kita tahu kita ada PKP, kita ada MCO, ada kekangan pandemik. Saya dapati ada banyak satu kejutan dalam digital learning.
dalam STEM punya need, contohnya 3D printer lah, IoT lah, macam-macam berlaku sekarang ni. So pada you as a education provider in STEM, you rasa apa masalah yang kita hadapi sekarang ni dan macam mana kita boleh get out of this situation? Jika berbincang berkenaan dengan pendidikan STEM, macam kita semua tahu, pendidikan kurikulum STEM ni masih belum dalam kategori arus perdana lah. Dia masih hanya pilihan atau pilihan, dan dia masih dilihat pada perspektif hanya orang yang mungkin berduit atau mampu sahaja yang akan menyertai bidang tersebut, kan? Dan tak dinafikan juga terdapat kekangan-kekangan lain yang dihadapi oleh masyarakat, kan? Pertama adalah mindset, maksudnya mindset ataupun cara fikir. Pendidikan melalui STEM ni merupakan penting, jadi tak ramai yang rasa penting. Jadi masa kami di fasa awal, kami banyak melakukan market awareness, market awareness di mana kami menerangkan apakah kerjaya masa depan, apakah industri di masa depan, apakah keperluan sumber manusia di masa depan, apakah kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Yang kedua, saya melihat faktor infrastruktur ataupun kemampuan technicality. Contohnya, adakah dia mempunyai komputer, adakah dia mempunyai device, adakah dia mempunyai akses internet. Jadi kalau berbincang individu, mungkin ada yang mampu, ada yang tak mampu. Tapi kalau bincang di peringkat sekolah pun, sebenarnya ada yang sekolah mampu, ada yang sekolah tak mampu. Ada yang sekolah mempunyai fasilitas cukup, ada sekolah yang tidak mempunyai fasilitas yang cukup. Secara puratanya di sekolah rata-ratanya mempunyai hanya mungkin satu makmal yang mungkin merangkumi 20 ke 30 unit komputer yang boleh cater pelajar mungkin dalam 20-30 orang dalam satu-satu masa. Kalau sekolah kebangsaan kita tengok mungkin dalam 1,200 ke 2,000 pelajar. Jadi kalau nak cater 20 ke 30 orang, saya tak rasalah mampu menyentuh semua pelajar yang dapat akses kepada teknologi ini. Yang ketiga, ramai juga yang merasakan STEM ni satu pendidikan yang eksklusif dan mahal. Tetapi sebenarnya itu hanyalah salah sangka sahaja. Sebab kalau kita melihat pendidikan melalui STEM ni mungkin melihat kepada peralatan yang mahal, set-set robotik yang mahal, tapi sebenarnya sekarang ni banyak dah tools-tools yang murah yang boleh dibeli, maksudnya boleh dicapai dengan mudah. Kalau zaman saya kecil-kecil tu, kalau kita main kereta Tamiya, kalau Cik Khairul ingat Tamiya, betul-betul Tamiya, Diamond, Audi kan. Dia sebenarnya repeat the same zaman macam zaman kita dulu main benda-benda tu, cuma the way of ataupun features electronic parts yang dia main tu lebih banyak. Contohnya ada sensor, ada sensor untuk suhu, kelembapan udara, sensor untuk kepekaan cahaya, sensor untuk detect objek di depan dan sebagainya. Jadi dia lebih banyak features. Dan kos-kos untuk memiliki barang-barang tersebut tidaklah mahal. Maksudnya boleh dicapai dengan serendah RM60. Maksudnya RM60 pun dah beli dah satu set elektronik untuk mempelajari, untuk belajar perkara-perkara asas dalam elektronik contohnya. Dan saya lihat yang paling penting pada fasa ini sebenarnya adalah mindset. Maksudnya mindset masyarakat, macam mana dia melihat benda ni utama. Cuma saya ingin tegaskan, teknologi, saya ingin menegaskan yang teknologi ni hanyalah tools, hanyalah alat untuk kita mendepani apa-apa jua isu pun ataupun apa-apa jua situasi pun. STEM ni bukanlah orang kata absolute solution, tetapi sebab yang paling penting adalah memperkasa pelajar-pelajar kita human, orang kata manusiawi itu sendiri yang orang kata berlandaskan syariat lah, sebab maksudnya seorang manusia yang tahu menggunakan teknologi dengan cara baik, seorang manusia yang tahu menggunakan teknologi untuk manfaat manusia.
kan. Kalau kita tengok buat apa kalau kita buat teknologi yang boleh merosakkan manusia. Contohlah kalau kita bincang this COVID-19 kan, ada orang kata this virus made by human engineering and so forth kan. Maksudnya let's say lah kalau betul is a technology punya parts kan. Maksudnya orang yang menguasai teknologi virus menghasilkan untuk merosakkan manusia kan. Jadi kalau kita ada kefahaman agama yang betul, orang yang faham baik dan buruk, dosa dan pahala kan, jadi tak mungkin dia akan buat benda macam tu. Dan jadi sebab tu saya lihat STEM ni adalah tools untuk kita orang kata menyelesaikan apa jua masalah dekat dunia ni. Dan yang paling penting sebenarnya kita tahu menggunakan tools ni dengan baik. Samalah juga macam kalau kita ada pisau, kalau kita guna dengan betul kita boleh memasak, kalau kita salah guna kita boleh membunuh orang. I think that's important. I suka you cakap you don't just mengajar teknologi saja, tapi macam mana nak jadi responsible, yang bertanggungjawab budak ni bila dia belajar how to use technology responsibly. Tapi saya setuju juga ada persepsi. Saya pun dulu mula ingat STEM ni mahal. Oh, ini robotik ni mesti mahal. I think that's the perception kita ada kan. Kita bawa daripada ibu bapa kita and new parents. Tapi dalam masa sama saya nampak ada parents yang dah lebih ke depan juga. Mana dia willing to spend, dia willing untuk invest untuk anak dia pasal dia looking at the future needs. Macam sekarang ni kita tengok walaupun 3D printer dah lama, dah kat Malaysia ni dah beberapa tahun, cuma bila tengok ada COVID ni barulah kita nampak apa kegunaan dia sebenar-benarnya. Sebelum ni kita tak nampak, more macam background saja benda tu kan, buat itu buat ini but not clear. So tapi macam mana kita nak integrate STEM ni dalam kurikulum sekolah ni? Adakah ada cara dia ke? Sebab sekarang ni kita nampak dia macam sideline saja program ni, siapa yang volunteer saja. Kalau kaki tangan cikgu pun mungkin ada seorang je kat sekolah tu kan. So macam mana kita nak jadikan dia as important as science dan matematik? Nampak macam STEM ni walaupun nama singkatan dia ada science matematik, tapi dia macam science matematik dia tak bergabung, dia macam lain pula kan. Tak connect lah. Macam mana pandangan you? Saya rasa kalau berbincang bagaimana sains dan matematik ini boleh diintegratekan, maksudnya melalui STEM ni, kalau kita melihat statistik oleh KPM sendiri pun minat pelajar pelajar Malaysia terhadap pelajar sekolah terhadap sains dan matematik menurun. Maksudnya secara puratanya untuk tempoh 2-3 tahun ini. Dan jadi saya rasa itu satu indikator yang penting untuk kerajaan lihat jika kita betul-betul nak menguasai teknologi. Sebab kalau kita tidak menguasai sains dan matematik, tak mungkin kita boleh kuasai teknologi. Cumanya kalau kita berbincang bagaimana kita nak mengintegrasikan STEM ke dalam kurikulum, saya rasa benda yang paling besar adalah membentuk cara fikir masyarakat melihat teknologi sebagai agenda utama dalam sebab secara umumnya saya sebagai orang kata usahawan masih melihat rakyat Malaysia bukanlah penghasil produk, dia hanyalah pengguna produk. Kalau dia kaya dengan jual produk pun dia mungkin dia orang kata jual semula. Maksudnya dia bukan menghasilkan, he's not innovator, dia bukan creator, dia bukan menghasilkan pattern baru, dia bukan menghasilkan inovasi yang baru. Dia lebih kepada mungkin beli dan jual semula, resell balik kan. Jadi saya tengok yang paling penting sebenarnya kita perlu put the right direction ataupun the right mindset kepada masyarakat kita lah. Okey, sebab bila kita dah ada the right direction, sepatutnya bila kita put any tools, any infrastructure, any syllabus, any orang kata duit ke grant ke kan, rakyat kita boleh manfaatkan dengan baik. Maksudnya boleh digunakan dengan baik. Maksudnya kita boleh guna pada objektif yang betul. Sebab cabaran contohnya macam bila sekolah KPM memperkenankan subjek sains komputer di sekolah, cabaran yang paling besar adalah guru.
Dan guru-guru masih tak dapat nak cater silibus yang diberikan. Macam input yang kami dapat di Akademi BDS bila kita approach di sekolah-sekolah, kebanyakan guru-guru yang mengajar sains komputer di sekolah menengah adalah guru-guru yang mengajar kemahiran hidup. Seolah-olah kemahiran hidup yang subjek kemahiran hidup yang telah ditukar subjeknya kepada subjek sains komputer. Jadi bila kami berbincang dengan guru-guru ni, mereka menghadapi masalah daripada topik 1 dan 2 lagi. Maksudnya bab 1, bab 2 pun dah struggle. Jadi belum nak bincang bab 8, 9, 10 kan, exam dan sebagainya. Jadi sebenarnya kesian dekat pelajar ni sebab dia orang akan menghadapi tahun-tahun pembelajaran mereka dan mereka akan akan melalui fasa peperiksaan dan sebagainya. Dan kalau nak kata anak-anak ataupun pelajar-pelajar ni tak bersedia, saya tak bersetuju kan, sebab we have semua orang diberi kapasiti ataupun kemampuan otak yang sama hebat kan. Maksudnya we have good brain kan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh bagi a good mentoring, a good direction, kita ada good syllabus, good support kan, saya yakin anak-anak ni ataupun talent-talent ni akan berkembang. Kalau kita tengok contohnya kalau di MDEC mempunyai inisiatif Digital Maker Hub di bawah pelbagai program di bawah Digital Maker Hub seperti Digital Ninja, Digital Maker Digital Champion School dan macam-macam lagi yang MDEC buat. Contohnya ada juga beberapa sampel case yang di mana pelajar-pelajar Malaysia yang sebenarnya dah mula buat duit. Contohnya ada seorang pelajar ni, saya lupa nama dia, tapi dia dah mula jual apps maksudnya baru form 2, baru form 3 dia dah jual app sebanyak RM50,000 maksudnya sales dia pada umur form 3, form 2 tu dah boleh buat RM50,000 saya umur form 2, form 3 ni masih lagi pegang duit RM1, RM2 lagi kan. Sebenarnya satu kemampuan yang pada saya hebat dan luar biasa. Ada juga talent-talent kita yang orang kata bukan tercicir, mengalir keluar. Ada talent-talent rakyat Malaysia yang di scout keluar. Saya dengar ada seorang pelajar rakyat Malaysia, pelajar Malaysia ni dia umur 15 tahun dah he's a good programmer dan ada satu syarikat Singapura mengambil dia bekerja di Singapura. Jadi maksud saya ini antara sampel-sampel kes yang saya tahu dan saya yakin pihak kerajaan mempunyai lebih banyak rekod-rekod yang mereka ada. Jadi saya rasa adalah satu kerugian besar sebab talent-talent kita keluar kan. Sepatutnya talent-talent kita ni di-groom di dalam Malaysia kan, dan kita boleh membawa aliran ekonomi ke dalam negara kita. Jadi macam yang Cik Aziz cakap tadi ada teaching STEM ni cikgu kurang, infrastruktur kurang. Mungkinkah challenge ni sebab kita masih lagi menggunakan the teaching method tu masih old school teaching method, di mana walaupun kita mengajar digital tapi pendekatan tu masih kena pergi jumpa dia, kena buat dekat sekolah. Mungkinkah kalau kita nak reimagine sesuai dengan topik kita, if you were to reimagine STEM education dengan cara kita sekarang, kita PKP, constraint, tak boleh jumpa, social tak boleh langsung. Jadi bagaimana Encik Azri rasa kita boleh reimagine STEM education supaya kita boleh overcome ataupun eliminate masalah-masalah tadi, contohnya kekurangan guru, minat murid menurun, tapi minat murid bermain game saya rasa meningkat. Banyak aku kan anak musim PKP ni dia orang tidur lambat, live stream, semua live stream. Live stream kan, macam kita semua live stream game lagi. Saya ingat jam kot internet rumah dia kan. Jadi maksud saya sini, mungkin if you were to reimagine the teaching of STEM, agak-agak macam mana pendekatan yang boleh dibawa untuk Akademi DS sendiri? Boleh cerita tak? Kalau kita nak reimagine pendidikan STEM ni, saya lebih suka kalau kita instill minat dulu. Maksudnya minat, macam Cik Khairul sebut tadi kan, kalau dia nak main game laju je. Kalau Cik Khairul follow kan Facebook, dia ada live punya channel kan, dia ada TV betul. Yang tu kan, kalau tengok tu penuh orang budak-budak ni stream game. Betul. Bapa budak pun ada, bapa budak pun ramai.
bawah budak. Kan? Maksudnya main game tu dia live stream. Kan? Dia live betul. stream. Kan? Dia orang kata apa-apa sejarah game lah. Ada yang bawa lori kan. Gambar Betul. lori tu pula lori Gardenia. Kan? Dia kata nak hantar lori. Kan? Jadi Right. okey, ini kerisauan saya sebab kita masih pengguna. Game ni siapa punya? Kan? Maksudnya game tu mesti nak dia kena beli kan. Maksudnya dia kena kalau game ni marketplace dia macam Steam STAM. Maksudnya Steam ni memang Steam engine kalau tak salah saya. Saya pun dah lama tak main game ni. Itu antara marketplace untuk orang beli game. Jadi kat situ ada punca ekonomi. Jadi game ni orang beli, orang lain negara lain yang dapat pendapatan tersebut. Jadi persoalan yang sepatutnya kita fikir adalah ada tak rakyat Malaysia yang menghasilkan game? Jadi sebab itu saya rasa penting untuk kita reimagine STEM education dalam Malaysia, macam mana kita boleh kembangkan lagi pendidikan STEM di Malaysia. Okey, kalau kita nak reimagine, macam saya sebut tadi, saya lebih berminat untuk instill minat dan the right direction, mindset direction kepada anak-anak kita dan rakyat Malaysia secara umumnya, parents. Ramai yang parents yang bila kita jumpa, bila kita bagi pendedahan kerjaya masa depan, apa yang akan berlaku, even ramai juga tak tahu lagi berkenaan dengan IR 4.0 kan. Oh ya, kenapa saya tak tahu lagi awal kenapa saya baru tahu maksudnya ramai yang macam bila diberitahu ataupun bila diberi kesedaran, mereka sebenarnya ada wake up call kat situ. Dan PKP saya boleh kata mempercepatkan proses. We have done this market awareness ni for the past 4 years. And memang kami banyak mengendalikan program-program market awareness dan bila fasa PKP ni dia mempercepatkan lagi proses tu. Dulu orang faham IR 4.0, sekarang orang tengah bincang IR 4.0, tapi sebenarnya masih belum di situlah, sebab bila dia bincang IR 4.0 dia masih bincang di Facebook, masih bincang di Instagram, di Twitter kan, masih bersekitar di situ. Jadi itu kerisauan kita kan. Jadi jadi itu yang bila maksudnya parents ni bila kita beri kesedaran, sebenarnya mereka tahu, mereka mahu. Cuma cabaran dia, mereka akan mula fikir, apa yang saya kena ada, apa yang saya kena, saya nak mula kan. Jadi maksudnya parents ini patut kita bagi panduan kat mana nak mula kan. Maksudnya contohnya boleh belajar, contohnya instead of you main game, why not you try to develop your own game. Kan? Maksudnya okay, so bila dia fikir boleh develop game so daripada develop game, dia akan fikir macam mana dia nak belajar coding. Sekarang ni banyak courses yang free, contohnya code.org, Udemy, Coursera, banyak kursus-kursus yang kita boleh self-learn melalui digital platform yang boleh mereka self-explore. Cuma saya tengok cabaran bila kita bincang online learning ni, dia ada berkait dengan komitmen. Macam saya dulu for the past 5 years banyak je subscribe online courses ni, tapi tak habis kan. Ada yang free lah, Black Friday punya offer apa lah kan, jadi sale lah sebagainya, tapi beli di diskaun tak tengok habis pun kan. Jadi itu antara cabaran besar sekarang ni. Dan saya difahamkan KPM sedang membincangkan, antara perkara utama membincangkan perkara ni lah, untuk memperkasakan pembelajaran distance learning ni kan. Sebab banyak isu yang timbul. Dulu kalau kat kelas kita boleh tengok budak tu buat kerja, kalau tak siap kerja kita boleh denda, kita boleh hukum dia dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni macam mana kan, dah lah jauh kan, nak macam mana nak tegur, macam mana kan. Jadi macam mana approach yang kita nak buat. Jadi saya rasa perbincangan untuk reimagine pendidikan secara umum pun adalah satu benda yang besar sekarang ni kan. Kalau kita just based on STEM pun dia akan masih dalam perbincangan umum tadi tu. Maksudnya how kita nak move the basic things ni dulu. Maksudnya contohnya kalau tengok bancian Kementerian Pelajaran Malaysia di seluruh negara, dengan sampel 600,000 pelajar, berapa ramai yang ada komputer, laptop, yang ada good access pada internet? Lebih kurang 6 ke 7% saja
Betul, betul. Wow. Segi kalangan pelajar. Jadi kalau KPM nak enforce digital learning, distance learning dan sebagainya ni, adakah benda tu efektif? Macam mana anak-anak di kampung, anak-anak yang ada akses internet, yang tidak ada laptop, tidak ada komputer, jadi macam mana mereka nak macam mana mereka nak akses kepada bahan-bahan pembelajaran ni. Jadi itu benda-benda yang besar untuk dilihat lah kan. Baik. Right, okay. Interesting you cakap tadi, macam contoh macam mana cikgu nak assess student, macam mana nak monitor student. Itu yang macam saya cakap tadi, mungkin the teaching tu kena ubah. Can be bukan lagi teaching, kita tak boleh ambil the old teaching kita digitalkan dia, tak boleh. Kita kena reimagine the teaching, and also of course saya rasa the content. Macam sekarang pun anak-anak saya tengah melalui Google Classroom, digital learning, dan saya nampak sebagai education sendiri, saya sendiri, jadi saya nampak kadang-kadang ada guru yang masih tak tahu pun apa yang dia kena buat sebenarnya. Dia masih mungkin laptop dia kamera dah rosak, dia punya handphone tak cukup capability, lepas pakai sekejap dalam 10 minit dia overheat, dia padam, shutdown sendiri kan. Jadi these are the device infrastructure issue yang yang you cakap tadi. Saya dapat relate dengan benda tu. Saya rasa the teaching differentiation tu penting. Di mana macam you cakap tadi Udemy kan, dia punya konsep very much macam adult learning punya style, di mana self-paced, self-directed learning. Di sini saya rasa teaching of self-directed learning tu kena dicombinkan sedikit. Tapi this is still new. So I think it's a good topic that you brought up. So now saya nak bawa sikit macam cakap tadi. Early on you talk about revenue, you talk about game ni boleh dapat revenue. So saya rasa ada kaitan dengan entrepreneurship sedikit. Betul tak? Betul. Ya. Jadi keusahawanan kan. Jadi macam mana kita boleh mungkin dari sudut keusahawanan dengan STEM ni, apa relationship yang kita boleh buat dan supaya mungkin minat tu timbul semula. Bukan sekadar untuk main game, tapi mungkin ada ciri keusahawanan tu buatkan kita boleh excite budak-budak ni atau parents ni untuk invest in STEM. Komen sikit Encik Azmi. Satu soalan yang menarik. Saya mendekati keusahawanan dan STEM ni dengan rapat, dan saya tengok sebenarnya STEM ni boleh membantu golongan B40 untuk keluar daripada dalam lingkungan tersebut. Maksudnya mereka boleh melihat melalui pendidikan melalui teknologi ini boleh membantu mereka untuk mendapat pendapatan yang lebih baik. Contohnya macam saya sebut tadi, ada seorang pelajar yang menjual apps dan mampu menjual dengan nilai RM50,000. Ada juga saya jumpa seorang pelajar ni, dia dah mula buat platform online dia sendiri, dan dia tak ada content pun, dia tak ada jual courses pun, dia buat macam local Udemy, dan dia engage dengan pelbagai pihak, dan dia mengajak mereka untuk letak konten mereka di dalam platform tersebut. Itu contohnya. Dan sekarang ni semua orang boleh jual apps, semua orang boleh letak apps mereka di mobile apps, mereka di platform marketplace, di Play Store dan sebagainya untuk menjual apps. Jadi sebenarnya sepatutnya parents melihat perkara-perkara ini boleh memberi semangat ataupun memberi motivasi kepada anak-anak dia orang untuk menceburi dalam bidang teknologi dan boleh meraih pendapatan daripada situ. Dan saya tengok juga sebenarnya melalui teknologi pun saya pernah jumpa satu grup pelajar ni umur lebih kurang 15 ke 17, dia buat game dan dia berkolaborasi dengan developer di seluruh dunia. Dia kata saya ada team 5 orang, seorang dekat France, seorang dekat Jerman, saya team lead di Malaysia, dan beberapa orang lain lagi. Maksudnya pelajar kita mampu berkolaborasi dengan developer di seluruh dunia, dan mereka boleh menghasilkan satu produk yang sangat baik. Saya tengok dia present di sebuah event, dan produk dia cukup baik.
Jadi sepatutnya parents cuba empathy dengan apa yang berlaku pada zaman sekarang ni. Macam ayah saya, saya share sikit, ayah saya is a banker. He's a banker, tapi dia tak suka guna online banking. Okay. So during this PKP period memang memaksa dia untuk guna online sebab dia tak boleh pergi mana-mana. Jadi so sepatutnya parents during PKP ni dia dah patut boleh rasa empati dengan apa yang sedang berlaku dan keperluan untuk dalami dunia digital ni. Dan kalau tengok direction kerajaan pun sebenarnya fokus kepada ekonomi digital. Jadi ini adalah peluang, saya tak nak kata peluang masa depan, dia sebenarnya adalah peluang sekarang. Sekarang yang patut support, we should prepare our children now, and they should have the right mindset, they should have the right skill, they should have the right spirit untuk bangunkan ekonomi digital kita. Right. So that's a good point, Encik Azril. You mentioned about parents, your parents tak nak guna digital online. Mungkin sebab dia terbawa-bawa daripada dulu, ataupun dia mungkin tahu ada so dia ada banyak, he knows a lot too much. Menyebabkan dia tak nak buat benda tu. Tapi I could understand. And you mentioned the word skill. Skill ni penting and skill development. Jadi kalau untuk STEM ni, skill apa yang agak-agak dia orang boleh develop? Sebab asalnya macam saya sendiri bila saya cakap macam saya buat kursus inovasi, kadang bila saya cakap you boleh ajar anak you, saya share dengan anak saya buat coding on Tinker, on Scratch. I pun ada hantar program dengan you masuk robotic challenge and all that, and slowly budak perempuan ni dia lebih minat kan. Jadi saya rasa budak lelaki, budak perempuan ni pun ada beza juga. Itu soalan seterusnya. So maksud saya sekarang ni, bila saya dah expose benda tu, dia pula datang minat sendiri ya. Tapi mungkin kalau kita boleh pecah sikit dia punya topik tu, skill apa yang you mungkin sebagai seorang cikgu STEM atau educator, apa skill yang you nampak, top 3 skill yang you nampak can be developed with STEM teaching or STEM learning from your own experience? Okey, pada pandangan saya 3 skill utama yang sepatutnya kita develop adalah, yang pertama ialah troubleshooting skill. Maksudnya orang yang kita patut enforce ataupun kita cuba develop, kita cuba grow anak-anak kita dalam penyelesaian masalah. Sebab sekarang ni kalau tengok contohlah macam anak-anak saya ni, saya ada 3 orang anak yang yelah dia dalam zaman yang senang senang dapat, senang akses, zaman mudah dapat, tekan-tekan dapat, tekan-tekan boleh tengok video. Zaman kita nak tengok video, kena tengok tape, kena masuk tape, kena tekan, kena sambung. Jadi proses tu banyak. Sekarang ni dia dah senang. Jadi sebenarnya sekarang ni anak saya dah jadual, saya banyak guide dia untuk buat sendiri, do your own. Maksudnya macam zaman masa fasa PKP ni seronok sebab boleh solat berjemaah sekali. Jadi kita paksa dia. Kalau paksa, okey abang hari ni abang imam, jadi imam. Kejut dia. Lalu Abi dia jadi imam kan. Hari ni abang jadi imam, terkejut. Jadi itu permulaan. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Jadi mewujudkan keberanian dia, mewujudkan dia punya semangat dia ataupun leadership dia untuk lead. Jadi saya tengok troubleshooting skill ni first. Maksudnya kita kena bantu dia untuk menghadapi dunia, menghadapi situasi. Sebab saya tengok ramai macam di kalangan remaja umur 20-an sekarang takut ataupun ada masalah untuk menghadapi realiti. Sebab dalam dunia dia orang, dunia social media kan. Jadi bila menghadapi realiti, mereka mempunyai masalah psikologi. Jadi berlakulah depression dan sebagainya. Jadi saya rasa skill troubleshooting ni penting untuk menyelesaikan masalah-masalah semasa lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih berminat berkenaan dengan computational thinking, cara fikir computational. Computational thinking ni bukanlah orang kata terus belajar programming tu. Saya lebih fokus kepada proses fikir yang berstruktur kan. Cabaran pendidikan sekarang, contohnya macam bila kita bincang digital learning, social media platform, YouTube and so forth, menyebabkan terlalu banyak unstructured education ataupun unstructured learning, pendidikan tidak berstruktur. Jadikan anak-anak kita kadang-kadang tak fokus buat benda, satu benda dia mudah move ke tempat lain kan. Kadang-kadang fokus dia fokus span dia pendek.
kan. Mungkin baru buat sekejap dah bosan, baru buat sikit tak betul, tak okey, terus move to the other thing. So sebenarnya saya sekarang ni fokus untuk anak saya lalui proses tersebut supaya dia belajar untuk lalui a structured process, kan. Betul ke salah nombor 2, yang penting selesaikan masalah tu. Jadi dia kena buat sampai habis. So saya tengok computational thinking, kita akan belajar pseudocode contohnya, apa algoritma, cara fikir, apa step by step yang kita kena buat. Itu antaranya lah yang kita belajar computational thinking. Yang ketiga, saya rasa skill yang paling penting juga sebenarnya adalah skill, ini mungkin tak dibincangkan dalam pendidikan STEM, cuma saya olah sikit, iaitu skill kemanusiaan. Antara kesan buruk bila belajar STEM ataupun engagement kita dengan teknologi menyebabkan skill kemanusiaan kita akan menurun. Kita deal dengan laptop, mesin, teknologi, menyebabkan kemahiran kemanusiaan kita tu kurang. Sebab kita jangan lupa, kita ni adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang sifat dia adalah makhluk sosial. Jadi kita ni adalah makhluk sosial. Kita nak jumpa orang, kita kena jumpa orang, kita kena bercakap, kita kena release stress. Sebab saya tengok ini satu masalah. Sebab contohnya kalau dunia artis, dia bergaduh dengan artis dalam live Instagram. Dia live ni gaduh, perempuan kan. Benda ni kan. Jadi saya rasa masalah-masalah ataupun kesan buruk dalam teknologi, which is yang kita kena improve STEM ni, which is kita kena masukkan elemen kemanusiaan. Kemanusiaan ni maksudnya menjadi seorang manusia yang tulen, maksudnya the real human yang seperti diciptakan oleh Tuhan, supaya kita boleh orang kata hidup seperti manusia. Jadi saya rasa itu masalah yang besar lah. Jadi untuk macam Encik Azri sendiri kan, so you teach a student, you macam cakap tadi you dah teach dekat 5,000 lebih student kan. So topik gender ni sangat penting saya tengok. Budak lelaki, budak perempuan, mana yang lebih berminat dengan STEM ni? Secara apa dia panggil, naturalnya attracted to STEM. What do you think? Okey, secara umumnya kalau berdasarkan data, kita sebut data, kalau pelajar-pelajar kami yang mendaftar 70% pelajar yang mendaftar adalah lelaki. Kalau macam anak Cik Khairul perempuan, masa kelas hari tu 20 orang, 2 orang je perempuan. Maksudnya 2 orang tu anak Cik Khairul. Yalah. Betul. Jadi orang kata tak ramai perempuan yang berminat dengan STEM. Ataupun yang berminat dengan pembelajaran. Saya rasa bincangan ni mungkin panjang sikit, sebab dia mungkin bergantung, ada stigma-stigma tertentu. Cumanya saya rasa dia sangat relate dengan minat berkaitan dengan gender tu sendiri, jantina tu sendiri. Maksudnya lelaki ni dia suka benda-benda yang tangible, dia boleh pegang kan. Dia tak ada banyak human interaction sangat. Tapi kalau perempuan ni dia suka benda-benda yang human interaction, social. Kalau kelas memasak tu dia boleh bercakap dengan orang tu, dia boleh sembang dengan orang ni kan. Dia ada elemen artistik. Lepas tu di Academy Dance kita sebelum ni kita hanya buat program yang berkaitan dengan robotik, drone, sains komputer. Jadi kita tengok kenapa statistik ramai lelaki je ni. So kita develop modul-modul yang berkaitan dengan artistik sikit, ataupun kesenian. Contohnya kita buat program design, kita buat program user interface design, kita buat mobile app. Waktu tu baru perempuan mula daftar ke program kami lah. Cumanya kalau dibincangkan di peringkat dewasa, kalau di Eropah, most scientist memang lelaki lah, and most scientist adalah lelaki. Tapi kalau di Asia, katanya balance, based on statistik, balance lelaki dan perempuan. Scientist ni maksudnya dia dah melalui degree, master, PhD, dan jadi penyelidik lah. Ni contoh. Cumanya saya rasa perbincangan perlu keseimbangan gender ni bukanlah satu isu besar. Sebab Allah cipta kita ni, lelaki perempuan ni ada peranan dia masing-masing. Ada orang yang perempuan sesuai di satu sudut, lelaki sesuai di satu sudut. Kita tak boleh nak kata sama.
balance 50-50 di sini dan sebagainya. Jadi kalau nak bincang lelaki ke perempuan dalam bidang STEM, saya kata based on data yang kami ada, lelaki mendominasi lah dalam pendaftaran kelas kami. Right. Okay, so that's interesting sebab saya agak bersetuju dengan apa Cik Azhar cakap tadi. Sebab masa anak saya perempuan dua tu, sebab saya berminat dengan STEM, so saya pun exposekan dia orang. Tapi saya nampak dia orang punya minat tu berbeza sedikit, cara dia minat benda tu. Dan saya setuju macam cakap tadi, perempuan ni lebih artistik, lebih minat sosial. Dan kemudian alhamdulillah saya juga dapat anak lelaki pula sekarang ni. Ada dua orang budak lelaki pula bawa dia orang ni. Dia orang ni ada natural tendency untuk minat robot, minat kereta. Lego ada natural. Dia tak perlu kita sorok benda tu, dia nampak, dia tiba dia get hooked up dengan benda tu kan. Jadi dari situ saya juga belajar, actually memang dia orang ni, of course you ada nature you boleh bentuk. With exposure you boleh enhance dia punya latent punya talent dalam skill tu lah. So I mean, ini pandangan saya sendiri dan saya agak bersetuju dengan apa yang Cik Azhar cakap tadi ya. Jadi mungkinkah ini sebabnya, sebab apa kita dapati juga the last few years banyak student kita, ramai perempuan sebenarnya kan, student di sekolah rendah mungkin balance kan ya, tapi dekat RPT, IPTA student perempuan ni lebih ramai. Dan jadi saya rasa kita mungkin kena ada satu reimagination juga, bukan saja dari segi pengajaran STEM, tapi mungkin boleh customize the curriculum untuk menarik minat budak perempuan pula lebih lagi, because saya rasa in the 10 or 15 years lebih banyak women leaders in the business, and kita tak nak lose out this STEM interest just because they are women atau girls. But again, saya juga nampak Fika nampak banyak budak-budak perempuan yang lebih minat. Macam anak sekarang dia buat coding dekat Scratch, Tinker.com, dia main situ, dia buat sendiri, dia tunjuk saya game 2-3 hari macam tu. Tapi saya rasa saya tak nampak lagi minat seminat budak lelaki. Dia pergi Minecraft, dia pergi buat itu, buat ini, dia buat video, dia kod sana kod sini kan. Tapi that require different kind of engagement altogether. Alright, so saya nak tanya satu soalan. You as a businessman, as a CEO of Academy BTS, how difficult it is, ataupun how challenging or how interesting it is to do business in STEM education? Share sikit. Kami di Akademi DS pada asal dia kita menceburi dalam bidang STEM ni bila kita melihat ada gap dalam pendidikan arus perdana. Jadi mana kata waktu tu Kerajaan Malaysia baru memperkenalkan subjek ASK, Asas Sains Komputer dan TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dalam kurikulum standard yang baru. Jadi pada waktu tu semua orang rasa apa benda ni kan. Jadi orang masih merasakan ada gap, macam kita sebut tadi, ada gap dengan guru, ada gap dengan infrastruktur, ada gap dengan pelajar dan sebagainya. Jadi pada waktu kami melihat dia adalah satu peluang lah sebagai sebuah entiti perniagaan. Kita melihat dia sebagai satu peluang bagaimana kita boleh membantu market ataupun pasaran untuk memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Dan even sebelum tu pun, masa saya bekerja sebagai jurutera sistem di TM, saya melihat ada isu di peringkat talent sedari awal muda lagi. Maksudnya ramai talent-talent yang grad di universiti, kita rasa macam tak ada the right quality yang kita nak. Maksudnya even kalau tanya pandangan saya pun, saya keluar universiti pun saya rasa saya tak, apa yang saya belajar 4 tahun tu tak fit dengan market kerjaya yang sedia ada. So saya kena relearn balik for my first year of career. Saya kena relearn balik, belajar benda baru yang memang tak saya belajar masa zaman universiti dahulu. Jadi saya tengok dari situlah problem statement yang saya nampak, dan kami cuba ceburi dalam pendidikan education business ni lah. Jadi daripada situ kami mula, dan saya melihat dia menarik sebab pada waktu tu selepas tahun IR 4.0 mula dibincangkan. Jadi bila syarikat-syarikat korporat ataupun sekolah-sekolah kan, jadi bila mereka nak buat event ataupun program yang berkaitan, mereka macam tak tahu nak buat apa. Contohnya macam pengalaman kami di sekolah Jalan 4 di Bangi. Sebelum ni kebiasaan sekolah kita pun tahu ada kelab geografi, kelab sains, kelab matematik, semua terasing-asing kan, ada kelab ni. Jadi bila kami datang, kami buat proposal,
kami buat kelab STEM, tapi cikgu waktu tu panggil kelab, kita panggil kelab Teksamana, waktu which is kita ajar robotik. Dan cikgu decide okey kita masukkanlah kelab-kelab ni kan, kelab-kelab matematik, kelab-kelab sains. Sebab yalah STEM ni adalah kita pada zaman orang kata apa, interdisiplin, disiplin yang kata apa, silang kan, maksudnya pelbagai disiplin. Maksudnya kita tak boleh menjuzuk satu disiplin sahaja, sains matematik sahaja. Jadi pada waktu tu bila kita tubuhkan kelab robotik di sekolah Jalan 4, cikgu guru besar sangat meraihkan usaha tersebut lah, dan kami telah menjalankan kelab robotik di sekolah-sekolah untuk 2 ke 3 tahun yang lepas. Jadi saya melihat ini satu perkembangan yang cukup menarik, dan di peringkat swasta contohnya pun melihat benda satu, kami mendapat sambutan yang cukup baik, sebab mereka mencari program-program yang lebih segar. Biasanya buat program motivasi, biasanya buat program persediaan SPM ataupun program yang melibatkan camp solar dan sebagainya. Jadi bila ada penawaran berkaitan dengan teknologi, contohnya kita buat camp robotik, camp drone, camp sains komputer dan sebagainya, mereka menyambut dengan cakap cukup baiklah, mereka sangat suka sebab benda baru. Right. Sikit. Saya berminat macam saya cakap tadi, sebab saya pernah hadiri sendiri program yang saya ingat masa tu bulan puasa kot, yang you buat program di Shah Alam, sponsored untuk budak-budak asnaf. Kan saya ingat program robotik tu is building electric car, saya berada begitu. Masa tu ingat first time juga saya jumpa akademi. Masa tu first year you buka kot, tak silap saya, dengan cikgu cikgu Yasin masa tu kan. Jadi saya rasa agak saya masih ingat you cakap, saya ingat benda tu. Jadi saya setuju di mana budak-budak ni macam tadi kan, dia bila dah expose dengan konten tu, dia rasa berminat sangat. Dia rasa ini satu benda yang dia tak pernah dapat. Dan kebetulan macam saya cakap tadi, kalau sebelum ni program-program education bersifat spiritual, tapi dengan STEP education ni dan juga pendekatan Akademi DS sendiri yang bersifat humanity macam yang cakap tadi tu, saya rasa benda ni boleh digabungkan, di mana humanity, science and mathematics, STEM, all this, mana bukan dia belajar teknologi saja, dia juga belajar tentang alam, belajar tentang undang-undang alam, hukum alam, humanity and all that. So maknanya untuk Akademi DS sendiri, berdasarkan program yang you cakap tadi, maknanya you all juga terbuka untuk business model macam sponsorship from companies ke untuk program macam ni? Betul. Kita juga menerima pelbagai respon ataupun permintaan daripada pihak luar untuk macam Cik Garul sebut tu lah, maksudnya tajaan-tajaan, melalui tajaan, contohnya melalui tajaan kepada asnaf. Kami juga pernah buat dengan persatuan di syarikat-syarikat rekreasi dan sebagainya, dan mereka menaja anak-anak ahli mereka untuk mengendalikan program robotik ataupun yang berkaitan dengan sains komputer. Kita juga pernah buat untuk pelajar-pelajar sekolah-sekolah yang memerlukan, sekolah-sekolah yang mungkin tidak ada akses kepada modul-modul ataupun program yang berkaitan. Jadi kita ke sekolah, kita memberi program-program percuma untuk mereka, untuk diberikan pendedahan. Sebab kami punya core job juga adalah untuk membuat market awareness, dan dalam masa yang sama juga kita memberi akses kepada anak-anak ni supaya ada exposure ataupun pendedahan kepada program yang berkaitan dengan teknologi. Sebab itu juga antara vision yang ditengahkan oleh agensi kerajaan di bawah MDEC, dan kami bekerja rapatlah dengan MDEC untuk menjalankan program-program untuk membantu ataupun untuk mengurangkan jurang akses kepada pendidikan STEM. Right. So maknanya
by giving this exposure, budak-budak tadi of marginalized punya income ataupun berada di kumpulan income yang kurang ni, dia juga dapat exposure. Saya berminat dengan perkataan exposure tu sebab saya percaya bila you expose someone with something, there's a saying, perkataan tu, mind stretch they can never return. Bila dia dah stretch, then you will never go back to its original shape. So I think exposure ni sangat penting untuk budak-budak sendiri. Jadi untuk Academia sendiri dan juga Encik Azril as a STEM provider, how do you see the support of school administrator, principal, pengetua sekolah ni? Kadang-kadang mungkin dia yang takut STEM ni personally, tapi dia guru sekolah kan, dia guru besar ataupun principal. Macam mana kita boleh convince dia untuk mengatakan you should start your STEM club, go into competition, expose budak-budak ni? How can we do more of that from the education provider view? Saya rasa cikgu-cikgu ni perlu diberikan mungkin satu sesi teknologi update contohnya, ataupun sesi-sesi yang berkaitan dengan kesedaran dengan apa yang akan berlaku dalam sistem pendidikan masa depan, ataupun apa yang akan berlaku dalam tempoh 5 ke 10 tahun akan datang. Cikgu-cikgu ni kita tahu mereka sibuk, dia orang sibuk dengan kerja-kerja hakiki mereka, dia orang sibuk dengan pengurusan pelajar, pengurusan rekod belajar, kurikulum dan sebagainya. Jadi mereka sibuk dengan perkara asas yang lain. Jadi bila ada sesuatu yang baru ni dilihat sebagai satu bebanan tambahan. Dan saya tengok cikgu dibebani dengan mungkin terlalu banyak tanggungjawab yang cukup besar. Jadi saya rasa tugas ni bukan sahaja di bahu guru-guru ataupun sekolah, tetapi sebenarnya kita semua, mak ayah, anak-anak yang ibu bapa dan sebagainya, untuk membantu anak-anak ni. Cuma kalau dari segi penerimaan sekolah ni bercampur-campur. Ada sekolah yang bila kita pergi, sekolah sangat terbuka. Ada sekolah yang a bit resistant. Contohnya ada juga sekolah yang saya pergi, waktu tu ASK baru diperkenalkan, asas-asas komputer. Cikgu pada tahun sebelumnya, cikgu dah prepare untuk buka subjek tu kepada pelajar. Makmal komputer pun telah disediakan, maksudnya telah dibina dengan sempurna. Tapi guru besar dia tak bersetuju untuk decide ambil subjek ASK. Dia decide ambil subjek RBT, reka bentuk teknologi. Jadi mungkin pandangan peribadi saya lah, mungkin pada waktu tu dia melihat subjek ASK ni masih baru. Jadi kalau dia nak ambil, mungkin akan memberi kesan kepada statistik ataupun kedudukan ataupun ranking sekolah dia. Saya rasa itu mungkin pertimbangan cikgu lah pada pandangan peribadi saya. Cuma saya rasa a good investment kalau graf jatuh sikit pun pada pandangan peribadi saya lah. Saya bukanlah guru di sekolah. Sebenarnya kalau daripada awal dah mula implement, you have a better idea ataupun better experience untuk hadapi tahun-tahun seterusnya. Kan, untuk sebab saya tahu subjek ASK ni subjek baru. Jadi kalau orang kata apa, set soalannya tak banyak, guru-gurunya mungkin tak bersedia, tak ada pengalaman. Jadi guru-guru ni mungkin resilient sikit, ataupun orang kata dia tidak bersedia untuk kalau macam tu Cik Azril kan. So saya potong sekejap. Kalau macam tu, pada pandangan Cik Azril, banyak kekangan-kekangan ni, macam kekangan-kekangan kita ada cakap sekarang ni, bila kena COVID, kekangan ni semua hilang, kita overcome that kekangan, kita just kekangan ni kita boleh atasi sebenarnya. So soalan saya ialah, what if we fail to adopt STEM in the next 5 to 10 years? Apa kata kalau kita gagal, maknanya student interest dalam STEM ni menurun dan apa yang kita buat ni pun tak ada hasil, dan in 5-10 years time, macam cycle of economy boom and bust, you never know what's going to happen in the next 5 years, and kita punya start data still menurun. Hypothetically, what if we fail untuk adopt STEM ni? What do you think will happen to our future talent? Saya rasa
jika kita tidak menguasai STEM dalam tempoh 5 ke 10 tahun ini, kita akan menghadapi masalah sumber manusia yang cukup besar, di mana kita akan menghadapi kelompongan dalam sumber manusia untuk mengisi keperluan-keperluan kerja di masa depan, labor force. Seperti kita tahu, 5 ke 10 tahun akan datang pun 70% kerjaya sekarang ni akan pupus kan. Kalau kita bincangkan pun sekarang ni ada dah kerjaya-kerjaya dah makin pupus. Contohnya orang kata kerjaya-kerjaya yang bersifat repetitif, kerjaya yang bersifat berulangan kan. Jadi benda ni dah makin nampak akan hilang daripada keperluan dalam pasaran. Jadi jika kita menghadapi kelompongan dalam kerjaya, kita akan mengambil sumber manusia daripada luar kan. Kita akan mengimport sumber manusia daripada luar. Jadi bila kita tidak dapat menggunakan tenaga kerja kita sendiri kan, jadi kita akan ada menghadapi masalah-masalah sosial yang lain lah kan. Masalah-masalah yang lain di mana kita akan perlu selesaikan untuk memenuhi keperluan pasaran tersebut. Dan selain itu kita akan menjadi negara yang terkebelakang kan, sebab kita masih gagal untuk menghasilkan produk-produk kita sendiri, kita masih gagal untuk mengetengahkan bakat-bakat kita masih tidak mampu, kita akan gagal lah memperkasakan ekonomi digital yang dilaung-laungkan oleh kerajaan. Dan kita akan tidak mampu untuk memenuhi keperluan apalagi untuk tempoh 5 tahun akan datang nanti. Saya agak bersetuju situ, dan saya juga rasa ada brain drain or talent leave the country sebab dia tak nampak. Mungkin dia belajar mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang ni, just less than a decade from now, lebih banyak student akibat daripada pandemik ni mungkin belajar online, coding online, dan dia rasa tak ada kerja sesuai untuk dia dekat sini. Dan dia keluarlah, kenapa nak duduk kat sini kan. I think this also a controversial punya topik. Tapi saya agak terpanggil untuk tanya ni sebab saya rasa sekarang pun kita nampak macam example you cakap tadi, there are also some good talent yang telah pun dibawa keluar sebab offer which is better. At the end of the day you nak want to be economically sustainable juga, sebab tu kadang-kadang kita berpindah keluar. Jadi saya rasa kita memang kena do more awareness, bukan saja awareness, more action into the what you call STEM development or STEAM curriculum ni, untuk kita make sure that kita sustainable talent, not just in tech area. Sebab saya rasa STEM ni bukan saja tech area saja, dia dah melibatkan farming pun, pakai sensor kan, dalam drone semacam sekarang COVID kan, nak tengok area untuk apa je kan, untuk assess mapping kan. So inspection, nak tengok crack, inspection dalam bangunan, crack pun pakai AI, all that, right? So dia bukan saja melibatkan teknologi, tapi kerja sehari-harian kita. Macam kita tengok sekarang ni, kita masuk mall, kita kena pakai that check tu kan, sensor, dia panggil sensor tu kan. So heat sensor, tengok apa you punya temperature pada you. It's simple. It's as simple, tapi sangat berguna dan is needed. No one have thought about that. But dalam benda heat sensor tu ada multiple STEM learning or curriculum that kena belajar untuk satu benda lah tu kan, right? So with that, okay, you only have another 2 minutes. 2 minutes, I don't want to take more than I should time untuk masa you. Apa you punya tips ataupun nasihat pandangan you from Academy DS as a CEO of Academy DS, Cik Azril, silakan. Baik, saya menyarankan kepada semua untuk memberi ruang kepada anak-anak kita untuk explore kan? Beri mereka galakan, beri mereka semangat, beri mereka direction. Anak-anak muda ni mereka secara naturalnya mereka bersemangat, dia orang suka, dia orang adalah manusia pada umur mereka sangat energetik. Jadi sebenarnya bagi mereka dorongan yang betul, the right motivation, the right direction, supaya mereka melakukan benda yang betul. Saya tengok anak-anak yang terbiar, anak-anak yang mempunyai masalah sosial ni, mereka tidak diberi motivasi, suntikan-suntikan semangat untuk berjaya, yang mereka boleh berjaya sebenarnya di masa depan. So when giving them the right direction and motivation, sebenarnya mereka boleh explore. Regardless benda tu mahal ke, murah ke, dia orang ni akan cari. Macam anak Cik Khairul sebut tadi, daripada benda biasa dia boleh jadi benda luar biasa.
a simple Lego boleh jadi a complicated Lego. Jadi sebenarnya bagi mereka ruang, beri mereka masa, jangan menghukum mereka terlalu awal, dan pandu mereka supaya mereka boleh berjaya dan boleh melakukannya di masa depan, insyaAllah. Right, thank you so much, Encik Azril. I think that's very sweet untuk you cakap tadi, bagi peluang, jangan menghukum cepat sangat, sebab STEM ni takes time. Saya sangat setuju takes time, sebab macam juga macam sekarang ni kan, digital because of COVID ni, ramai antara kita baru ada juga yang tercari-cari nak kena buat macam mana ni kan, nak handle ni macam mana ni. Jadi perlukan masa untuk kita belajar. Kadang-kadang macam digital learning, walaupun dia bersifat digital, kita kena pakai banyak hardware sebenarnya kan, ada mikrofon, ada kamera, ada laptop, macam-macam benda ada, tapi output dia digital ya. Jadi untuk belajar benda-benda ni pun ambil masa. Kita yang berumur ni ambil masa, apatah lagi budak-budak yang mungkin baru nak berjinak-jinak, baru nak belajar benda ni, right? Okay, with that, thank you so much Cikgu Azril. Saya harap akan dapat jumpa lagi Cikgu Azril di masa akan datang, dekat-dekat pagi saja kan, nanti kita pun ada dekat open house office. Ada open house ke? Tak, saya nak tunggu ada office warming, ada orang tengah buat office baru, saya dengar ni. Alright. Jiran. So, jiran. Alhamdulillah, insya-Allah nanti kita jumpa lagi di situ. Jumpa lagi Cikgu Azril. Terima kasih. Selamat berpuasa. Jumpa lagi ya. All the best. Selamat Hari Raya minggu depan Selamat Hari Raya. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Salam tulah, bye. Itu dia rakan-rakan Cikgu Azril daripada Akademi DS, based in Bangi, Akademi Teknologi DS, provider in STEM education. So I would like just to do a wrap up sedikit apa yang dia bincangkan tadi di sini. So dia bincangkan tentang macam mana STEM education can be reimagined. In other words, we must give opportunity for our kids, our students. You can run some sponsorship programs for the students, and you can do a lot more online learning for the student ya. Sebab apa, STEM ni satu benda yang topik yang agak menarik, walaupun minat dengan student ni makin kurang ya. Even saya macam saya cakap tadi, anak-anak saya pun saya tengok makin berminat, cumanya dia perlukan lebih exposure. Bila kawan-kawan dia lebih minat, dia mungkin lebih mahu untuk ke arah itulah, right? Jadi untuk STEM sini, kita mesti encourage anak-anak kita supaya dia lebih berdaya saing dengan belajar sains matematik ni. Jangan kita takut dengan pelajaran sains matematik ni. Benda ni penting untuk masa depan negara kita. It is a nation building punya agenda. So I really hope those who are listening encourage more stuff, more of your kids, more of your talent, go into learning science, technology, code.org, Tinker.com. These are some of the stuff that I know that can give you very good content on STEM teaching. Yeah, simple coding, and coding like it is today, not like before. Dulu coding saya ingat lagi belajar C++, command, prompt, no. Sekarang semua pakai block saja. Block, tarik macam video Bill Gates yang saya tunjukkan mula-mula tadi. Just drag and drop, and you learn a lot thing about thinking, computational thinking, troubleshooting, solving problem, and a lot more. So with that, thank you so much, and not forgetting, stay with humanity. So with that, I said thank you so much. Helping people get back on their feet is good economics. That's our tagline. See you again. So on Thursday we have special. We don't have any show tomorrow. On Thursday we have someone very, very special. Let me show you, for those of you who have missed what's happening. I'm going to drag this up. This is something important on Thursday with the educationists. Digital learning rampage. How higher education can stay relevant. So with us, Prof. Dato' Dr. Asma, chairperson at MQA, Prof. Abdul Karim from USM, from AP, Dr. Wan Zohanis from MOE itself, and also Mr. Chua Kiman, the glamorous Chua Kiman, Deputy Director in Unimas, Digital Learning. So join me on Thursday 11 AM to 12 PM on education. Thank you so much. Have a good day. Selamat berpuasa. Helping people get back on their feet is good economics. Thank you so much. Bye-bye.